Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bagi bahagian ini, cikgu akan menerangkan acara lari pecut iaitu 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Okay, yang pertama ialah pengenalan. Larian pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga yang pernah dicatatkan. Teknik dan gaya larian merupakan faktor utama bagi seorang atlet. Balapan untuk menempa kejayaan. Okay, lari pecut merupakan salah satu acara dalam sukan olahraga di mana ia merupakan acara larian terpantas dibandingkan dengan acara-acara lain. Selalunya acara lari pecut ni merupakan acara favourite ataupun acara kegemaran ramai. Okey, larian pantas ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti latihan, jarak kelajuan angin, permukaan balapan, jenis kejohanan dan taraf pelari yang mengambil bahagian dan mungkin juga insentif yang ditawarkan. Okey, senang cakap, maksudnya kalau orang yang nak bertanding ni dia akan training awal. Okey, even kalau dia berbakat sekalipun, dia kena training awal dengan tempoh masa yang diperlukan untuk membantu dia dalam pertandingan nanti. Kalau dia tak training awal, okay, kalau dia ada bakat sekalipun, dia akan kalah. Okay. Yang kedua ialah prinsip asas lari pecut. Yang pertama, berlari di atas hujung kaki, bukan di atas tapak kaki. Maksud dia tak fully kaki dia bila berlari. Yang kedua, tangan digerakkan dengan pantas. Kalau tangan slow, maksudnya kaki awak akan slow. Tapi bila tangan diayunkan dengan pantas, secara automatik kaki juga akan berlari dengan pantas. Yang ketiga, kaki belakang diluruskan setiap kali mengakhiri tolakan yang dibuat oleh kaki tersebut. Okay, yang keempat, leher dan bahu hendaklah dalam keadaan selesa, iaitu tidak ditegangkan. Yang ketiga ialah peraturan dan undang-undang dalam lari pecut. Okey, yang pertama, blok permulaan hendaklah tegar dan diperbuat tanpa spring yang boleh membantu pelari. Maksud dia statik je, tak ada spring. Yang kedua, sebelum permulaan, pelari hendaklah memanaskan badan terlebih dahulu. Okey, dalam apa acara sekalipun, permainan apa sekalipun, kita kena memanaskan badan untuk mengelakkan kecederaan. Semasa berada di garisan permulaan, pelari tidak dibenarkan menyentuh garisan permulaan atau kawasan di depan garisan ini dengan tangan ataupun kaki. Apabila memulakan larian dengan cara gaya dekam, kedua-dua tangan hendaklah menyentuh tanah. Pelumba yang memulakan larian sebelum tembakan pistol pelepas oleh pegawai pelepas dikira batal. Maksudnya dia lari sebelum bunyi pistol. Okey. Pelari hanya dibenarkan melakukan permulaan yang batal sekali sahaja. Jika dia melakukan kesalahan kali kedua, dia akan dibatalkan terus. Okey, pelari hendaklah berlari dalam lorong sendiri dari awal hingga akhir. Maksudnya kalau dia dapat lorong satu, sampai ke akhir lah dia perlu berlari dalam lorong satu. Tak boleh pindah lorong. Peserta yang terlebih dahulu mencecah torsonya pada pita penamat dikira pemenang. Okay, torso ini bermaksud di bahagian dada. Okay, yang keempat, blok permulaan ataupun starting block. Selalunya orang panggil starting block kalau atlet biasa panggil. Okey, yang pertama, penggunaan blok permulaan adalah diwajibkan dalam acara lari pecut. Tapi kalau dekat sekolah kita ni, tidak diwajibkan. Dia ikut, kata apa? Pegawai teknikal olahraga tersebut. Yang kedua, blok permulaan membantu pelari untuk mendapatkan kuasa eksplosif semasa memulakan larian. Ketiga, tolakan kaki ke belakang pada blok permulaan akan menghasilkan satu daya aksi dan juga reaksi. Sebab itulah waktu dekat permulaan lagi, gaya ataupun posisi kaki tu paling penting. Kalau salah letak, kalau salah position akan menyebabkan pelari tu dia slow pada pelepas. Sebabnya kalau untuk acara pecut ni, waktu permulaan ialah waktu yang sangat penting untuk melakukan larian.
Yang keempat, semakin kuat kaki menolak blok permulaan, semakin kuat daya eksplosif akan terhasil. Yang kelima, kedudukan sebelum membuat larian. Ini contohlah. A, kedudukan ke garisan. Awak boleh tengok sendiri pada kedudukan garisan ni. Badan ni bongkokkan, tunduk bawah. Yang kedua, kedudukan sedia. Sedia ni buntut ataupun punggung ni diangkat ke belakang. Yang ketiga, berlepas dari blok permulaan. Selalunya kalau atlet ni dia akan pandang ke depan, dia fokus ke hadapan bila dia bermula ataupun berlepas dari blok permulaan. Yang keenam, fasa-fasa dan juga teknik larian. Fasa permulaan. Yang kedua, fasa larian, iaitu fasa pecutan, fasa kelajuan maksimum dan pengekalan kelajuan, dan juga fasa larian selekoh. Yang tiga ialah fasa penamat. So ada 3 fasa. Saya ulang, fasa permulaan, fasa larian dan juga fasa penamat. Yang pertama ialah fasa permulaan. Ia terbahagi pada 3 gaya, iaitu gaya peluru, gaya sederhana dan gaya panjang. Ada 3 gaya. Yang pertama ialah gaya peluru. Blok permulaan adalah rapat dengan garis permulaan. Blok hadapan diletak 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Maksudnya blok hadapan dengan blok kedua ni dia rapat-rapat. Kalau awak tengok dekat panah ni. Kat sini. Kedudukan kaki hadapan dari garisan permulaan 2 tapak kaki. Kedudukan kaki belakang dari kaki hadapan ialah 1 tapak kaki. Yang kedua ialah gaya sederhana. Gaya ini meletakkan blok permulaan pertama 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Kita tengok gambar dulu. Kedudukan kaki hadapan dari garisan permulaan 2 tapak kaki. Kedudukan kaki belakang dari kaki hadapan 2 tapak kaki juga. 2. Yang ketiga ialah gaya panjang. Blok hadapan diletak 2 tapak dari garis permulaan dan blok belakang di 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan. Kedudukan kaki hadapan dari garisan permulaan iaitu 2 tapak kaki. Kedudukan kaki belakang dari kaki hadapan 3 tapak kaki. Maksudnya dia letak blok yang kedua ni ataupun blok di belakang ni 3 tapak kaki, jauh sikit daripada yang pertama tadi. B, fasa larian. Yang pertama ialah pecutan. Selepas arahan pelepas ke garisan diberi, pelari mengambil tempat di blok permulaan. Tangan lurus dan buka seluas bahu. Ibu jari dan jari telunjuk dibuka dengan luas dan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Diletakkan di belakang garisan mula. Kepala dan leher didongak iaitu sebahagian dari torso. Mata pandang ke hadapan dengan penuh tumpuan. Selepas arahan sedia diberikan, pinggul diangkat tinggi dan badan condong ke hadapan. Yang kedua, fasa larian. Selepas bunyi tembakan pistol, pergerakan ke hadapan dimulakan dengan hayunan pergerakan yang kuat bahagian tangan dan kaki. Tangan yang bertentangan dengan kaki belakang memulakan pergerakan hayunan ke hadapan. Tangan lain digerakkan ke belakang dengan kuat. Dia bertentangan, dia tak boleh sama. Tangan dibengkokkan pada sudut 90 darjah. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan cepat dan pada tahap rendah. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya. Fasa pecutan melibatkan larian dalam jarak antara 30 hingga 60 meter. Kedudukan badan berubah dari rendah ke condong ke hadapan. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini. Seterusnya, kelajuan maksimum dan pengekalan kelajuan. Fasa pecutan berlaku di antara jarak 30 meter dan 60 meter iaitu pada awal larian. 90% daripada kelajuan maksimum dicapai pada kira-kira 18 meter. Apabila seseorang atlet mencapai kelajuan maksimum, kadar pecutannya ditentukan oleh tahap kecergasan fizikal atlet.
Okay, maaf typing aero kat situ. Okay, larian di selekor. Pada bahagian selekor, semakin laju atlet berlari, semakin kuat centrifugal. Okay, pelari perlu merendahkan badan ke dalam sedikit untuk memastikan larian selekor berkesan untuk mengimbangi kuasa centrifugal. Tangan kiri dihayun lurus, manakala tangan kanan menyilang badan mengarah ke dalam. Okey, seterusnya adalah fasa penaman. Berlari dengan 10 meter dari jarak lariannya. Pelari perlu berlari pecut sehingga melewati garisan penaman. Cara yang paling baik untuk menamatkan larian ialah untuk menunjukkan bahagian dada ke hadapan, iaitu bahagian torso. Okey, so untuk rekod larian 100 meter. Rekod dunia dalam acara 100 meter dipegang oleh pelari Jamaika iaitu Usain Bolt dengan catatan masa 9.58 saat. Okey, rekod acara 100 meter Malaysia pula dipegang oleh Khairul Hafiz bin Jantan dengan catatan 10.18 saat yang dilakukan di Sukma pada Sarawak pada tahun 2016. Okey, sekian. Terima kasih.